Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan. Bagi pihak majlis dengan berbesar hatinya menyerahkan acara seterusnya bagi program kita pada pagi ini. Saya menyerahkan majlis ini kepada Tuan Moderator yang dilantik khas daripada Sempadan Thailand, Malaysia, iaitu Universiti Utara Malaysia, daripada Pusat Pengajian Umum. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang setia, SAC Datuk Muhammad Safian bin Mat Makinuddin, Cawangan Khas Polis Diraja Malaysia, yang berusaha, Profesor Madya Dr. Abdul Aziz bin Hanafi, Pensyarah Kolej Universiti Insaniah, Tuan Syekh Alauddin bin Datuk Abu Bakar, Pegawai Agama Daerah Kota Star, yang berusaha, Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Pegawai-pegawai Sektor Pendidikan Islam Negeri Kedah, Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah seluruh Negeri Kedah Darul Aman, Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah seluruh Negeri Kedah, Penyelia Kanan Pendidikan Islam seluruh Negeri Kedah, Pengetua-pengetua, Guru besar seluruh Negeri Kedah, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan guru sekolah-sekolah seluruh Negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan dua orang tokoh yang hebat untuk membincangkan mengenai ancaman dan bahaya Syiah kepada masyarakat kita seluruhnya lah. Kita ada dua orang ahli panel yang tidak asing lagi sebagai tokoh agama dari Kedah ini. Di sebelah kanan saya, Syekh Alauddin Datuk Abu Bakar, berkelulusan daripada Universiti Al-Azhar dalam bahasa Arab, pernah menjawat bertugas sebagai guru Majlis Jabatan Agama Islam di Kedah pada tahun 1990, 1994 menjadi pegawai hak ehwal Islam. Kemudian menjadi penyelong kadi daerah Kota Star sampai 1997. 1997 hingga 2003 menjadi pegawai agama daerah Langkawi. 2003 hingga 2006 menjadi pegawai agama daerah Kubang Pasu. 2006 hingga 2008 menjadi pegawai agama daerah Kulim. 2008 hingga sekarang menjadi pegawai agama daerah Kota Star. Maksudnya ahli panel kita dah ronda satu negeri Kedah. Jadi telah masak dengan perkembangan masyarakat di sekitar negeri Kedah, amat sesuai dengan perbincangan kita pada hari ini. Kemudian ahli panel yang kedua, Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Hanafi, pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Kolej Islam Darul Ulum, sebagai pensyarah di Brunei Darussalam, pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Malaya dan merupakan bekas dekan Jabatan Syariah di Kolej Insaniah Negeri Kedah. Berdasarkan biodata tadi ini, amat bertepatanlah ahli panel kita pada hari ini memiliki latar belakang akademik dan pengalaman yang sangat luas. Jadi tak rugilah kita datang dari jauh untuk mendengar pencerahan pada hari ini. Untuk sesi forum ini, saya akan bagikan kepada dua pusingan di mana setiap ahli panel akan diberi 20 minit untuk satu pusingan. Maksud dia 20 minit dan pusingan kedua juga 20 minit dan 20 minit. Dan kita akan bermula dengan ahli panel yang pertama, iaitu Syekh Alauddin. Baru-baru ni
Dr. Nasir Al-Ghifari daripada Arab Saudi telah datang memberi ceramah di Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur. Antara intipati ceramah beliau mengatakan bahawasanya musuh umat Islam yang bersifat luaran adalah Yahudi. Memang terang-teranglah Yahudi kan. Manakala musuh dalaman bagi umat Islam adalah golongan Syiah. Jadi saya nak minta Tuan Syekh jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan musuh dalaman kepada kita ni. Persilakan Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'asa an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم أما بعد. Terima kasih Tuan Moderator yang setia, CSC Datuk Muhammad Sufyan bin Mat Makinuddin, Jawatan Khas Polis Diraja Malaysia, Tuan-tuan Ketua Sektor di Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, tuan-tuan dan puan-puan pengetua, tuan-tuan dan puan-puan guru besar, pegawai-pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, panel gandingan Profesor Dr. Aziz Hanafi, para tetamu jemputan, seterusnya hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafak kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kehendak Allah, dapat kita berkumpul di dalam Dewan Seri Mentalun bagi tujuan sama-sama kita mendapat pencerahan tentang isu yang melanda negara kita yang mengancam keselamatan akidah kita dan mengancam keselamatan nyawa kita. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kerana pimpinan tertinggi negara kita dan negeri kita dalam Kerajaan Negeri Kedah dan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman dapat bergabung, bekerjasama untuk kita dapat manfaat, dapat penerangan yang jelas terhadap isu yang mengancam kita. Kita berdoa kepada Allah supaya usaha yang dilakukan oleh kerajaan negeri, jabatan pelajaran, Allah berikan ganjaran yang setimpal dengan usaha yang dilakukan ini. Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, ma amarallahu bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan imma ila tafritin wa ida'ah wa imma ila ifratin wa ghulu. Maksudnya, tidaklah Allah perintahkan satu perintah
Melainkan syaitan tu ada dua jarum untuk mengalih kita daripada perintah Allah itu. Sama ada dia mengalih kita untuk kita tidak melakukan perintah Allah itu, kita cuai, maka kita tak lakukan perintah Allah. Wa imma dia ajak kita kepada melampau. Itu yang dikatakan ifratun wa ghulu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Ia membawa maksud, dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya apa yang dipilih dari kesesatan, dan pada akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali. Allah berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin." Suratul Qasas ayat 50. Yang bermaksud, sekiranya mereka tidak ikut kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahawasanya mereka mengikut hawa nafsu mereka, dan siapa yang lebih sesat daripada yang mengikut hawa nafsunya tanpa mendapat petunjuk daripada Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang buat naya pada diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya menjawab soalan tuan pengurusi forum atau seminar kita, ingin saya tarik perhatian tuan-tuan tentang apa yang dikatakan Syiah, supaya kita jelas bila kita berdepan dengan anak cucu kita, generasi yang bakal mewarisi kita, apabila ditanyakan apakah yang dimaksudkan dengan Syiah. Syiah dalam bahasa Arab, al-atba'u, al-ansar, as-sahb, al-a'wan. Atba' makna pengikut, ansar penolong, sahb kawan, a'wan pembantu. Dari segi istilah, bila kita sebut Syiah, zaman Rasulullah tak ada perkataan Syiah itu. Zaman Sayyidina Ali dan Uthman, bila dikatakan Syiah, makna dia penyokong Ali. Bila dikatakan Uthmani, makna dia penyokong Sayyidina Uthman bin Affan. Syiah zaman tu hanya dari segi politik sahaja. Agama, akidah, syariat tidak berubah. Kemudian lama-kelamaan Syiah ini berubah takrif dia kepada siapa yang mengatakan Ali itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib, lebih layak jadi khalifah daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Ibn Khattab, dan mereka itu semua kafir. Bila kata Syiah zaman moden ni, makna dia yang menyokong Ali sehingga mengatakan Ali dan keturunannya adalah lantikan rasmi
daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua sahabat kafir, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebagainya. Maka itu dikatakan Syiah zaman moden kita sekarang ni. Kumpulan Syiah ini terbahagi kepada 3, iaitu Al-Firqatul Ghaliyah, makna pihak yang melampau sangat, di mana mereka ini mendakwa bahawa Ali itu Allah, Ali itu Tuhan, iaitu kumpulan Nusairiyah, yang sekarang ni rejim Syria adalah berfahaman Nusairiyah. Bila mereka sedar bahawa Nusairiyah ini dikecam, mereka ubah nama Nusairiyah kepada Alawiyah. Hak itulah Nusairiyah, Alawiyah sama. Kemudian Rafidah. Rafidah yang mendakwa bahawa nas daripada Allah Subhanahu wa taala melantik Ali dan zuriatnya, dan mereka maki hamun sahabat dan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan yang ketiga ialah Zaidiyah, iaitu pengikut Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib yang meninggal tahun 120 Hijriah. Masa ni dikatakan Syiah terbahagi 2. Satu yang dikatakan Rafidah, satu yang dikatakan Zaidiyah, pengikut Zaid. Dinamakan Rafidah disebabkan bila golongan Syiah ini meminta kepada Zaid bin Ali ini supaya maki hamun Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar serta laknat kedua-dua mereka, Zaid bin Ali ini tak ikut kehendak mereka. Lalu dia kata kepada golongan yang tak mau dengar cakap dia supaya dia tak maki hamun Sayyidina Abu Bakar, Umar ni, dia kata, rafattumuni, kamu tak mau ikut dah aku. Maka ketika itu kumpulan ini dinamakan Rafidah. Ini dalam kitab Maqalatul Islamiyin yang dikarang oleh Abul Hasan Al-Ash'ari yang meninggal tahun 324 Hijriah. Adalah menjadi dakwaan kumpulan Syiah bahawa mereka ini disebut di dalam Al-Quran. Untuk pengetahuan kita sekalian, Syiah dalam Al-Quran disebut sebanyak 12 kali. 12 kali disebut, tidak lari daripada 4 pengertian. Pengertian yang pertama ialah membawa arti al-firaq ataupun puak-puak, kumpulan-kumpulan. Seperti yang terdapat dalam suratul An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sungguhnya mereka yang mecah agama mereka dan menjadi puak-puak. Syi'a di sini membawa arti puak-puak. Yang kedua, pengertian yang kedua ialah al-millah ataupun anutan. Seperti yang disebut dalam surah Maryam ayat 69. Thumma lananzi'an min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Min kulli syi'atin makna dia millah, anutan. Pengertian yang ketiga ialah as-sulalah. Makna dia keturunan. Seperti yang terdapat dalam surah As-Saffat ayat 83, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna min syi'atihi, syi'ah di sini makna dia keturunan. Ha di sini, ha dhamir ni balik kepada Nuh alaihi salam.
sesungguhnya dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam adalah Ibrahim. Yang keempat, pengertian Syiah dalam Quran membawa arti al-ashbah, yang serupa, seperti yang tersebut dalam suratul Qamar ayat 51, walaqad ahlakna asya'akum, sungguhnya kami membinasakan yang serupa dengan kamu. Jadi yang tu aja, walaupun 12 tempat dalam Quran, tak lari daripada 4 pengertian ni. Tidak ada dalam tu yang dikatakan Syiah dengan maksud yang terkini. Tetapi mereka mendakwa apabila mereka disebut dalam Al-Quran, makna mereka adalah kumpulan yang terbaik, kerana sunnah tidak disebut dalam Al-Quran. Kita sebagai pendidik, ibu bapa, kalaulah anak cucu kita dakwaan ini, kita kena bagi penjelasan bahawa Syiah dalam Quran membawa 4 pengertian yang saya sebut tadi. Tidak ada langsung makna yang kita sekarang ni tahu bahawa mereka ini menyokong Ali dan maki hamun sahabat. Tak ada dalam Quran. Kemudian kita boleh berhujah lagi dengan mereka. Adakah yang disebut dalam Al-Quran, adakah yang disebut dalam Quran tidak ada yang Allah sebut tu dalam bentuk ancaman ataupun mencaci? Seperti Allah sebut iblis dalam Quran. Adakah makna bila iblis disebut dalam Al-Quran, iblis itu bagus? Adakah bila disebutkan Fir'aun, Fir'aun disebut dalam Quran, bagus ke tu? Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, Allah sebut Abu Lahab, bagus ke tu? Jadi yang tu kita nak kontra dengan mereka yang mendakwa bahawa mereka disebut di dalam Al-Quran. Bila istilah Syiah ini timbul, ada 4 pendapat yang mengatakan istilah Syiah ini mula zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam tafsir Tabari yang meninggal tahun 310 Hijriah, bila dia tafsir lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab, dalam tafsir itu ada satu berita yang mengatakan Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Ali, angkat tangan dia, kemudian dia kata, anta wa syi'atuka ya Ali khairul bariyah, kamu dan syiah kamu wahai Ali sebaik-baik makhluk. Kan dalam Al-Quran tu lam yakunil tu ulaika hum khairul bariyah, maka dikatakan Nabi kata khairul bariyah ini Syiah Ali dan Syiahnya. Jadi yang ni ada ulama kita yang mengatakan boleh jadi orang Syiah zaman tu, sebab Syiah ni mula daripada tahun 65 Hijriah tu, mengatakan orang Syiah tu ambil keratan tu pergi tempel kat buku tu, nak kata depa ni yang khairul bariyah. Tidak mustahil benda tu berlaku, sebab orang Syiah ni terkenal dengan pemalsuan ayat-ayat Quran yang ditafsirkan mengikut hawa nafsu mereka, dan pemalsuan hadis-hadis yang mereka dakwa Ahlul Bait menceritakan hadis itu, sedangkan hadis-hadis yang diceritakan itu tidak ada sandaran langsung. Ada yang mengatakan masa peperangan Jamal, iaitu tahun 36 Hijriah, bila Ali dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha perang unta. Ada pendapat yang mengatakan peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah pada tahun 37 Hijriah. Ada yang mengatakan selepas kematian Hussein bin Ali dalam peperangan
Karbala tahun 61 Hijriah, maka 65 Hijriah mulalah orang Syiah bergerak. Mula dia secara politik, lama kelamaan sudah tukar akidah dan syariah. Balik kepada soalan yang dikemukakan oleh moderator. Apa yang dikatakan pensyarah ataupun pendakwah daripada Saudi bahawa musuh luaran adalah Yahudi, musuh dalaman adalah Syiah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, asal usul Syiah, yang ni bukan saya reka ni, dalam kitab mereka tertera bahawa ada seorang manusia yang bernama Abdullah bin Sabah. Dalam kitab-kitab kita terkenal dengan Ibnu Sauda. Pasal apa Ibnu Sauda? Mak dia tu orang kulit hitam daripada Habsyah. Dia ni memeluk Islam zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tahun 32 Hijriah. Dia reka satu hadis. Hadis ni bunyi, Muhammadun khatamul anbiya wa Aliyun khatamul awsiya. Muhammadun khatamul anbiya wa Aliyun khatamul awsiya. Awsiya ni jamak pada wasi. Wasi ni makna dia hak yang Allah lantik dia secara rasmi untuk jadi khalifah di muka bumi ini. Dan juga dia reka satu hadis, likulli nabiyyin wasi wa wasiyyi Ali. Setiap nabi ada pengganti dan pengganti aku adalah Ali. Dan dikatakan dia juga yang mengatakan al-imamatu ruknun min arkanil Islam. Inilah Ibnu Sauda atau Abdullah bin Sabah. Dia hasut orang di Madinah, tak berjaya kat dia. Dia pergi ke Iraq, dia hasut, tak berjaya. Pergi di Syam semasa pemerintahan Muawiyah, lagi-lagi lah tak berjaya. Sebab Uthman dengan Muawiyah adalah kaum keluarga Bani Umayyah. Dia pergi ke Mesir tahun 34 Hijriah. Dia letak hadis-hadis ni, dia reka hadis-hadis ni, kemudian dia acum, jolok puak-puak orang yang ada di Mesir ni, orang Islam ni, supaya mereka bertindak membunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Bila dikatakan bunuh Sayyidina Uthman bin Affan, berlakulah fitnah yang dikatakan fitnatul kubra. Berlakulah golongan Syiah ini bertindak untuk membela Sayyidina Ali bin Abi Talib, memusuhi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang duduk pihak Ali ni dipanggil Syiah, siapa yang duduk belah Muawiyah ni dipanggil Sunnah. Sedangkan zaman tu semua Sunnah wal Jamaah. Tetapi bila dia berjaya untuk melakukan sedemikian, berpecahlah umat Islam kepada Sunnah dan Syiah. Ali bin Abi Talib bila tengok dia buat macam tu, dia buang negeri, pergi kepada satu tempat yang bernama Al-Madain. Ini barat daya Baghdad. Nama tempat tu Sifun dalam bahasa Ibri, ataupun Taq Kisra, ataupun Salman Bag. Salman Bag ni makna maqam Salman Al-Farisi. Bila Abdullah bin Sabah ini, ramai orang sunnah tahu apa peranan dia. Mereka mengatakan Ibnu Sabah ni tak wujud. Sebenarnya Ibnu Sauda ini adalah Ammar bin Yasir. Sedangkan Ammar bin Yasir, tidak ada seorang pun yang kata dia itu Ibn Sabah ataupun Ibnu Sauda. Saif bin Umar
yang meninggal tahun 170 Hijriah, dialah orang yang kata Ibn Sabah ni tidak wujud. Tetapi An-Nubakhti yang meninggal tahun 310, dia sebut dalam buku dia tu, kana Yahudiyan, Abdullah bin Sabah kana Yahudiyan fa aslama wa wala Aliyan. Makna dia Abdullah bin Sabah ni adalah Yahudi, memeluk Islam dan dia memihak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wisayah ni ataupun pengganti Nabi ni adalah akidah Yahudi. Akidah Yahudi dalam kitab-kitab Yahudi mengatakan setiap Nabi ada pengganti, seperti mana Nabi Musa diganti oleh Yusha' bin Nun. Ini disebut dalam Tarikh Tabari. Bila katakan Yahudi adalah asal atau punca kepada Syiah, dan Syiah ini adalah musuh kita yang dalam daging kita, duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Karena mereka kalau nak musuh dengan kita secara nyata, mereka tak mampu. Jadi mereka mendakwa bahawa mereka Islam. Daripada dalam Islam tu, mereka berusaha untuk meruntuhkan agama Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Tuan Syekh Alauddin bin Datuk Abu Bakar. Suatu kupasan yang panjang lebar mengenai Syiah. Sebenarnya kita maklum Syiah wujud sejak zaman Sayyidina Osman lagi. Jadi agak payahlah untuk kita nak menyelesaikannya. Memerlukan komitmen dan juga usaha yang berpanjangan dan konsisten. Seperti mana jelaskan oleh Tuan Syekh tadi, kalau orang Syiah berbangga dengan golongan mereka disebut dalam Al-Quran, mereka juga perlu ingat bahawa bukan Syiah sahaja disebut dalam Al-Quran, malah Iblis, Firaun, Abu Lahab juga turut disebut dalam Al-Quran. Hadirin sekalian, mencintai Ahlul Bait ni dikatakan pokok akidah golongan Syiah. Ahlul Bait ni adalah daripada kalangan keluarga Nabi. Kalau orang Syiah dia kata dia mencintai Ahlul Bait, sudah semestinya dia akan lebih mencintai Rasulullah. Sebab Ahlul Bait itu hanyalah keluarga Rasulullah. Tetapi kita tengok sekarang ni, Ahlul Bait dia lebih, Syiah ni, dia lebih mengutamakan Ahlul Bait daripada Rasulullah sendiri. Pernah kita tengok mereka banyak petik kata-kata daripada Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein dan keturunan mereka dan juga imam-imam mereka. Seolah-olah kita lihat orang Syiah ni dia lebih kulit daripada isi. Kan? Dia utamakan Ahlul Bait, dia ketepikan Rasulullah sendiri. Untuk sesi yang kedua, saya nak tanya Profesor Madya Dr. Aziz bin Hanafi, mengapa golongan Syiah ni dia sering membawa nama-nama Ahlul Bait dalam pegangan mereka, dan macam mana kita nak kenal pegangan dan amalan golongan Syiah dalam masyarakat kita ni pada hari ini? Dipersilakan Dr. Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasih selama moderator, yang berusaha Datuk daripada Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk daripada Jawatan Pendidikan Kedah, Tukar Kanan, jemputan-jemputan khas, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Tak lupa kepada Syekhun Al-Fadil, Syekh Alauddin Abu Bakar, hafizahullah ta'ala. Terima kasih, dan saya nak ringkaskan dalam nak menguraikan
Ahlul Bait ni sebenarnya dalam sebuah kitab karangan Imam Muqridi lebih kurang ada 15 tafsiran Ahlul Bait. Bukan satu. Jadi yang mudah kita faham Ahlul Bait ini ialah silsilah keturunan daripada anak Nabi Fatimah Az-Zahra, iaitu Al-Hasan dan Husain, yang lelaki-lelaki. Keturunan Hasan Husain sampai hari ini, sampai kiamat. Keturunan ni sampai ke Malaysia, Indonesia, Filipina, India, Pakistan, Mesir. Yang boleh tercam macam ni, Al-Attas, Al-Haddad, Al-Khird, Haddad, tu dia bakal tu. Husain Hasan ni. Jadi bukan dekat Imam 12. Keturunan Nabi sampai ke mana? Satu benda yang paling songsang. Kau nak kata keluarga Nabi hanya 12 orang saja. Malah keturunan Hasan Husain ni ada di Libya, di Mesir, di Saudi, di Morocco. Ada tempat. Antara yang terpenting, Dr. Farouk Al-Baz yang penandatangan orang Mesir untuk kapal angkasa lepas yang berpegang penasihat itu. Itu Husain ni. Jadi mana-mana mereka yang silsilah keturunan balik kepada Hasan Husain, keluarga Nabi. Dan inilah maka Al-Imam Syafi'i dalam sebuah hadis yang dipakainya, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitab Allah wa asrati. Kata Nabi, hadis Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggal kepada kamu, sekiranya kamu pegang benda ni, kamu tak akan sesat. Pertama, Quran, kalam Allah. Yang kedua, keluarga aku. Keluarga Nabi ramai. Hasan Husain sampai hari ini, sampai kiamat, keturunan. Jadi ada satu kesilapan songsang membatas ke Imam 12 saja. Tak cukup. Malah keluarga Nabi, Hamzah keluarga Nabi, Ja'far bin Talib keluarga Nabi. Ramai. Kau tak masuk. Oh, dia bukan keturunan Hasan Husain. Tak apa. Kita ambil silsilah tu, sekarang ni ramai keluarga Nabi, Al-Bait. Bukan 12 orang saja. Jadi nampaknya adalah hadis yang sahih. Nabi pada kita bersama dengan Al-Hasan, Husain, Sayyidina Ali, Fatimah. Nabi pun ambil macam kain selimut tu, jala tu lah, kena atas semua. Baginda termasuk dalam kain tu juga. Nabi kata, antum ahlu baiti. Hampa lima-lima sekali saya ni, keluarga aku. Hadis sahih. Tapi ini hadis walau sahih, tidak berarti yang lain bukan keluarga Nabi. Itu sekiranya kita baca, bila kita orang akademik baca, 15 pendapat-pendapat yang hebat-hebat. Bukan Hasan Husain, bukan Fatimah Az-Zahra. Jadi kerana itu saya rasa bila membataskan Al-Bait itu kepada Imam 12, tak betul. Sebab itu kita pernah di Mesir. Jadi di Mesir kita belajar untuk buat PhD, MA di sana. Ada seorang pelajar kita buat PhD. Tiap-tiap minggu sekali dia pergi zarah guru dia. Bawa buah apple ke, buah lima ke, pergi bawa buah pelam, mangga. Syaitan dia buat main apa ni? Buah mangga aku nak makan. Aku tak makan, aku Hasani. Tak makan, tak makan, suka tak makan. Ambil duit, ambil balik pergi belanja lah. Aku tak makan, aku anak Hasani. Tuan Ali jawab, aku tak makan sebab aku tak makan suka. Memang haram kalau nak Hasan saya makan suka. Zakat tak makan. Kecuali kalau fakir. Tuan Ali besar Mesir. Azhar. Mana keturunan masih ada, bukan 12 orang saja. Macam mana Syiah Imamiyah mengatakan 12 orang saja? Tak betul. Penyimpangan je langsung.
Sebab itu dalam masa Nabi bersama keluarga Sayyidina Ali, Hasan, Fatimah Az-Zahra, 5 orang. Masa itu Nabi berada di rumah Salamah. Salamah dia kata, saya kan keluarga tuan apa kan? Dia kata, anti ila khair. Anti ila khair, kamu pun baik. Tengok dia tadi kan keluarga Nabi. Puak Syiah ni punya tok pahamannya, anak Nabi yang betul-betul anak tulen Fatimah Az-Zahra, Ruqayyah, Umm Kulthum, Zainab anak tiri. Kalau kita kata anak tiri, kita anak tiri, kemarah. Kok Kedah ni cabut kapak lah. Tuan-tuan hukum, itu orang bersopan kau biadab. Terus terang cakap, kata gila. Nabi Muhammad kahwin Kak Osman dengan Umm Kulthum, lepaslah. Taqiyah. Payah orang munafik ni. Osman munafik, nikah anak tiri pun. Sedangkan Ruqayyah binti Rasulullah, Zainab binti Rasulullah, Umm Kulthum binti Rasulullah. Nabi bukan menangis, marah. Itu adab Syiah. Tempat mana yang kita nak berkawan dengan dia? Jadi kita nampak bahawa tuan-tuan salah faham. Di Kedah ni kita kaya dengan keturunan Said Syarifah. Yang mana orang di Kedah ni, Barakabah Husaini, Attas Husaini, Haddad Husaini, Aidus Husaini. Tu Husaini belakang tu. Macam Said Hasan, Said Ali Maliki, itu Hasani. Jadi bila macam tu, kita dapati bahawa keturunan sampai dia pun tak makan sedekah. Orang tu bodoh, orang cerdik. Malah tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, saya masa di Azhar dulu, saya tanya pensyarah Azhar, Entah Abdul Aziz nak tahu tak? 99.9% pensyarah Azhar tu Tamak Husaini atau Hasani. Cuma kita tak iklan, kita malu. Program Nabi hebat-hebat, kok kita tak macam dia kata. Pensyarah tu Usuluddin Kasyariah bahasa Arab, kebanyakan keturunan yang mulia, tapi tak berdakwah. Keturunan dua belah pihak, belah bapa Hasani, mak Husaini. Hairan mak cakap bukan nak saya. Keturunan Husain saja belah bapa, mak Farisi. Siapa lebih dekat? Hasan Husain lebih dekat. Dua-dua. Syekh Abdul Qadir Jalani, mak dia Husaini. Ada Hasani itu Syekh Dr. Muhammad Faiq di Instaniah tu. Keturunan Syekh Qadir Jalani, mak ayah keturunan Hasan Husain. Tapi tak berdakwah, malu. Di Morocco ramai. Satu malam saya tengok di Mesir tu, Syekh ni muda lagi, kita tak tahu Syekh ni siapa dia. Dia hadir dalam majlis ilmu kita ni. Syekh yang mengajar kami kita malam ni, kita bertuah. Ni seorang ahli muhaddis daripada Morocco, keturunan Sayyidina Hasan bin Fatimah Az-Zahra. Syekh kita ni ahli hadis, muhaddis. Mintalah berkat, bagilah satu hadiah. Dia muda lagi dalam 30 tahun tu. Dia tunduk kejap, dia duk ingat periwayat. Dia panggung, tengok dia nak kata apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana pulan-pulan sampai ujung. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal amal binniyat. Berapa puluh riwayat tu. Muhaddis keturunan Hasan Husain. Subhanallah. Tulen. Jadi kerana itu kita dapati kita mempunyai tafsir lebih luas daripada Syiah melampau-melampau ni. Jadi keturunan Ahlul Bait ni luas. Sebab itu kalau nak tahu, cubalah. Kalau kita ada keluarga orang Said Syarifah di Indonesia, dia ada satu silsilah, dia ada buku khas yang mencatatkan tentang keturunan ni. Dia pun mana-mana, dia cari jumpa. Dia tulis. Ni main mana? Tak tahu. Jadi saya tak mahu percaya apa. Nabi sebut, manusiba ila ghairi abi fa huwa mal'un.
Siapa yang dinasabkan kepada bukan pak dia, mal'un. Bukan mudah, mal'un ni kena laknat. Dan saya Husaini, mai kok mana Husaini? Tu Sungai Perak ada Ahlul Bait. Persatuan Ahlul Bait. Baik mana kita kenal puak tu, puak kok dia kata Ahlul Bait ke mana? Heran, syok. Tapi kita ada syok, dia suka dengan angan. Oh, Ahlul Bait tu. Nampak muka pancung ni. Alamak, kesian. Jadi bukan dia lah. Tuan-tuan, soalan bukan jawapan macam tu lah. Cara spesifik, keluarga Nabi, Ahlul Bait ialah lebih umum. Mana-mana keturunan daripada Hasan Hussein, semua ni Ahlul Bait semua. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Pasal Madia Abdul Aziz bin Hanafi. Satu kepastian yang jelas berkaitan dengan Ahlul Bait. Di mana ramai sangat sekarang dia mengaku kata Ahlul Bait. Kan? Jelas dah ni kan siapa Ahlul Bait yang sebenarnya. Hadirin sekalian, oleh kerana masa yang ada semakin singkat, jadi kita cadang mempersingkatkanlah program ni. Benar sebelum ni cadangkan 20 minit. Saya tengok jam tangan di ni dah 12.44. Mungkin round yang kedua saya beri kepada ahli panel seorang 10 minit dah kot. Okey, 10 minit dan penutup masing-masing. Okey. Sebelum tu kalau kita ahli sunnah ni berbangga dengan banyak khazanah ilmu. Orang Syiah juga dia banyak ilmu dia. Sebab apa, dia wujud sejak zaman Sayyidina Uthman lagi. Contoh ada kitab Al-Kafi. Al-Kafi ni ada 8 juzuk dikarang oleh Muhammad Yaqub Al-Kulaini. Kemudian kitab Tahzib Al-Ahkam, kitab Al-Istibrar. Nama ni sedap-sedap belaka dalam bahasa Arab belaka. Kan? Dan mereka ni menggunakan kuliah pada malam Rabu dan pagi Jumaat. Antara pengisian kuliah mereka, yang pertama, pemahaman bahawa ajaran Syiah adalah ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, cara sembahyang yang betul ikut Ahlul Bait. Yang ketiga, mengajak akidah, mengajak ilmu mantik, mengajak falsafah. Semua cabang ilmu dia ada. Dan yang keempat, cabang-cabang bahasa lain seperti bahasa Arab dan Parsi. Sebab apa? Nak baca kitab-kitab Arab dan kitab-kitab Parsi. Dan baru-baru ni juga kita dikejutkan dengan penyebaran buku-buku Syiah kepada imam-imam di seluruh Malaysia. Seperti mana buku bertajuk Dialog Sunni Syiah karangan Syekh Syarafuddin Al-Musawi. Akhirnya aku temui kebenaran karangan Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi. Inilah Khulafa' Ar-Rasyidin Rasul karangan Khair Izzah. Yang keempat, Meniti Titian Kebenaran karangan Khair Izzah. Nama tajuk buku ni Masya Allah, sedap-sedap belaka. Kalau kita orang tak ada basic ni, automatik akan percaya. Sebab apa? Dia hujah dengan Al-Quran, dia hujah dengan kitab-kitab Arab. Kita dengan nama kitab bahasa Arab ni, Allahu Akbar, hebat lah kan. Untuk sesi yang kedua ini, saya nak tanya kepada Tuan Syekh, adakah perlu kita masukkan silibus ataupun pelbagai program dalam pendidikan kita, dalam pengajian Islam ataupun Jacob ataupun Kafah berkaitan dengan bahaya Syiah ni, ataupun kita selitkan dengan kisah-kisah sahabat, pandangan Syiah terhadap sahabat, kisah-kisah Ummul Mukminin dan pandangan Syiah terhadap mereka dan macam-macam lagi lah. Jadi mohon pandangan Tuan Syekh supaya masyarakat dia tak terkejut sangat, dia tahu ini adalah bahan-bahan daripada Syiah. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perlu kita masukkan dalam pendidikan kita, ini tanggungjawab warga pendidikan, supaya kita beri penjelasan kepada generasi yang nak mewarisi kita. Macam kita kata orang Syiah ni, dia bersandarkan kepada dalil-dalil daripada Quran dan hadis, kemudian mereka seleweng untuk kepentingan mereka. Seperti bila dikatakan 12 imam keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib, mereka bersandarkan kepada surah Al-Ma'idah ayat 12.
wa ba'athna minhum 12 naqiba. Iaitu cerita Nabi Musa dan pecahan kaum dia kepada 12 ketua. Setiap bangsa dia tu, setiap kumpulan itu ada ketua dia yang dipanggil naqib. Kemudian dia kata, cuba tengok la ilaha illallah ada berapa huruf? 12 huruf. Muhammad Rasulullah ada berapa huruf? 12 huruf. Ali bin Abi Talib berapa huruf? 12 huruf. Jadi kalau anak-anak kita dalam sekolah, kita tak bagi pendedahan yang kata Isnai Asyara Naqiban ni bukan 12 imam tu. Kemudian apa sangkut Ali bin Abi Talib dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Saya boleh kata Alauddin bin Abu Bakar 12 huruf. Jadi saya sama juga dengan 12 imam tu. Jadi benda macam ni yang kita, kalau kita boleh buat dalam sukatan kita, bahawa yang dimaksudkan dengan 12 ni begini, bukan begini. Ataupun kalau kita tak mau bagi isyarat kepada 12 imam tu, kita yang ni maksud dia begian-begian. Bolehlah bawa 12 orang lagi ke yang lain tu, yang ada persamaan 12 huruf tu. Imam Syafi'i, yang Imam Sayuti kita beriwayatkan kata-kata Imam Syafi'i, lam ara ashhada bizuri minar rafidah. Aku tak pernah tengok, Imam Syafi'i kata ni, tak pernah tengok orang yang paling muhung dalam dunia ni daripada Syiah. Dia panggil Rafidah sebab mereka kumpulan yang terkeluar daripada Zaid bin Ali. Kemudian ada satu dalil mereka, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu 12 amiran kulluhum min Quraisy. Hadis rawahu al-Bukhari. Makna dia ada 12 amir, mereka semua daripada Quraisy. Kemudian ada lagi riwayat Muslim, inna hadzal amr la yanqadi hatta yamdiya bainahum aw yamdiya fihim 12 khalifah kulluhum min Quraisy. Bila kita tengok dalam imam 12 tu, start daripada Sayyidina Ali sampailah yang ke-11, tidak ada yang menjadi khalifah melainkan 2 orang. Imam Ali bin Abi Talib dan Hasan bin Ali. 2 tu yang jadi khalifah. Hak lain 10 tu bukan khalifah, jadi guru dan sebagainya. Jadi macam ni perlu kita masukkan untuk anak-anak kita tahu apa yang dimaksudkan dengan 12. Bukan 12 imam Syiah tu, tapi 12 khalifah selain daripada yang disebut oleh mereka. Contohnya Khulafa' Ar-Rasyidin 4, Khulafa' Bani Umayyah yang buat kemajuan yang baik 4, Kerajaan Abbasi 4, begitulah. Kemudian kita macam Mahdi, Imam Mahdi. Kita perlu penjelaskan kepada anak-anak didik kita bahawa Mahdi ini ada 2 visi. Satu Mahdi Sunnah, satu Mahdi Syiah. Mahdi Sunnah ni siapa dia? Nama dia Muhammad bin Abdullah. Mahdi Syiah, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Mahdi Sunnah daripada keturunan Hasan bin Ali. Mahdi Syiah daripada keturunan Husain. Mahdi Sunnah tidak maksum, Mahdi Syiah maksum. Kita semua tahu bahawa yang maksum hanya para Nabi Rasulullah SAW. Keturunan dia tidak maksum. Mereka dakwa 12 imam ni, sebenarnya 11 lah, hak 12 tu tak timbul lagi. 11 imam tu semua maksum. Mereka adalah daripada nur, cahaya, bukan daripada tanah. Mereka ni mengetahui ghaib. Jadi benda macam ni nak kena jelaskan kepada generasi yang bakal mewarisi kita. Mahdi Sunnah belum ada lagi, tak lahir lagi ke dunia. Mahdi Syiah lahir pada tahun 260 Hijriah. Mahdi Sunnah dia hukum dengan Quran dan hadis. Mahdi Syiah dia hukum dengan Zabur.
Dia tak pakai Quran hadis kita. Sebab dia kata Quran ni diselewengkan, hadis ni semua pembohong. Sebenarnya mereka kata kepada diri mereka yang bohong. Kemudian Imam Mahdi Sunnah akan bantu orang beriman, orang Islam lawan Yahudi dan Dajjal. Mahdi Syiah, dia bunuh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Siti Aisyah, dibangkitkan, kemudian diseksa, lepas tu mati balik. Tu akidah raj'ah yang ada kepada orang Syiah. Imam Mahdi Sunnah akan bina masjid, tapi Imam Mahdi Syiah akan runtuh masjid. Yang ni, benda-benda ni nak kena perjelaskan kepada generasi kita bahawa benda ni tak kena. Juga kita boleh katakan penyelewengan Al-Quran itu. Bila mereka kata hadis yang Profesor sebut tadi ni, bahawa Rasulullah kata inni tarikun fikum kitab Allah wa itrati, amma kitab Allah faharrafu wa amma al-itrata faqattalu. Ihsan Ilahi Zahir, seorang ulama daripada Pakistan, dia kata hadis ni adalah hadis Syiah. Kitab Allah dan keluarga aku ini, kitab Allah mereka pindah, keluarga aku mereka bunuh. Jadi hadis ni adalah hadis Syiah. Apa yang disebut Prof mungkin hadis yang sahih pada kita, tapi mereka tokok tambah. Macam juga hadis Al-Kisah tu, selimut yang Rasulullah buat selimut tu bagi 5 orang, Ali, Hasan, Husain, Fatimah duduk bawah selimut tu. Bila Nabi kata haula'i ahlu baiti innama yuridullahu liyuzhibakum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, dalam surah Ahzab ayat 33. Jadi hadis tu adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi depa pergi kata hadis tu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah depa cerita panjang lebar, masuk dalam hadis tu Syiah. Siapa yang sokong 5 ni, keturunan mereka adalah Syiah dan mereka ni akan berjaya. Ringkasan dia lah. Jadi yang tu dikatakan kita kena jelaskan bahawa Al-Quran diselewengkan, tak betul. Quran ni tak diselewengkan sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Quran kata Allah turun Quran ni dan Allah pelihara Quran. Tiba-tiba mereka pergi kata Quran tu tidak terpelihara. Hak ni kita kena jelaskan. Kata Al-Quran pelihara. Siapa kata Quran tak terpelihara, maka dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan para sahabat. Kita kena masukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Golongan muhajirin ansar, sahabat Rasulullah ni, Allah redha ke atas mereka. Tiba-tiba kita pergi laknat mereka. Lawan siapa tu? Lawan Allah. Bagi fahaman ni tersemat dalam pemikiran dan akidah anak cucu kita, supaya mereka bila berdepan dengan ajakan pihak Syiah ini, mereka boleh tangkis dan mereka boleh tapih apa yang didakwa oleh mereka. Mereka mengatakan mut'ah itu disebut dalam Al-Quran. Kita kena perjelaskan. Ayat surah An-Nisa ayat 24, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Maksud ayat ini, mut'ah di sini ni adalah bila kita nak bersenang dengan isteri-isteri kita, hendaklah bayar mas kahwin sebagai kewajipan. Kalau dia tu isteri kita nak cerai, hendaklah kita bayar mut'ah perceraian, iaitu sagu hati perceraian. Bukan mut'ah yang difahami oleh orang Syiah, yang mana nikah mut'ah ni 3 rukun saja. Laki perempuan ijab kabul, wali saksi tak gaduh. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, nikah tanpa saksi, tanpa wali, nikahun batil. Makna dia pernikahan itu bukan nikah, itu adalah perzinaan. Kita kena perjelaskan kepada anak cucu kita bahawa saya selalu terima nota ni. Notis. Apa nak kata tadi ni? Dalam surah An-Nur ayat 26, orang Syiah kata Siti Aisyah ni berzina. Kita kena perjelaskan ayat Quran 26 surah An-Nur turun membersihkan Siti Aisyah daripada tuduhan zina.
Jadi banyak kalau kita nak sebutkan benda ni wajar untuk kita ajar kepada generasi yang bakal mewarisi kita. Jadi hanya sekadar itu. Nak tutup ke tak? Ada lagi? Tutup dah terus. Dah. Okey. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Ada lagi? Tak saya. Astaghfirullahalazim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Syekh Hanuddin, Datuk Bakar. Saya minta maaf lah sebab masa sangat-sangat mencemburui kita. Sebab kita tahu orang hebat ni dia, ilmu dia banyak, tapi buat macam mana masa terhad. Kan kita ada undang-undang dia. Sebenarnya kita huraian daripada panel kedua panel tadi, kita lihat Syiah ni memang jelas dia sangat memusuhi golongan Ahlussunnah wal Jamaah ni. Kita dengan Sunni ni sangat-sangat mereka memusuhi. Kan malah kebencian mereka terhadap golongan Sunni ini melebihi kebencian kepada orang kafir. Sebenarnya kita lihat dalam susunan sejarah, sejak dahulu lagi golongan Syiah ni telah menyerang tokoh-tokoh Ahlussunnah seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Sayyidina Osman, isteri-isteri Nabi seperti Sayyidina Aisyah, Hafsah, Abu Hurairah, Zubair, Talhah dan lain-lain. Dalam konteks semasa ni banyak terjadi pembunuhan, pengusiran dan kezaliman terhadap kaum Sunni di Iran, di Iraq, di Syria, di Yaman, di Lebanon, hingga anak-anak Muslim Palestin yang berada di Iraq juga dibunuh oleh mereka. Ini menunjukkan betapa bencinya mereka kepada golongan Sunni. Tahun lepas saya sempat dalam program bersama penolong pengarah bahagian ancaman ekstremis sosial Bukit Aman yang berbahagia SSC Datuk Awaluddin bin Jadid. Dia mengatakan Syiah mula dikesan dalam kalangan orang Melayu di Malaysia ni pada tahun 1979, di mana sewaktu berlakunya revolusi Islam di Iran. Pimpinan Ayatullah Ali Khamenei dikatakan untuk menubuhkan Republik Islam di Iran. Sebab itulah dia telah berjaya mempengaruhi umat Islam, boleh dikatakan hampir di seluruh dunia. Saya nak tanya dengan bahagian Prof, macam mana kita nak kata orang-orang kita ni dia tak Syiah, tapi dia ambil semangat Syiah. Nak ambil semangat, macam mana betul-betul orang tu tak betul dan musuh kepada kita pula. Jadi minta mohon Prof jelaskan dan buat penutup. Silakan. Terima kasih Tuan Wasi, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, Yang Mulia Syekh Hanuddin. Begini ya, cerita tumpang semangat, dan semangat dia mari daripada satu pendirian. Pendirian attitude kita ni hasil akidah. Dia tumpang buah hujung semangat hati ada apa dia? Dia piang makin sahabat apa dia? Akidah dia. Baik tumpang semangat kau naik pokok, nyong lah. Lagi tak habis buah, tak turun. Bukan tumpang semangat. Tu cakap pelepas. Sebab tu saya kata bahawa hati-hati orang cuba nak justify, kata, oh, ya dah lah, kita tumpang semangat. Ya betul. Hampir wajib tahu lah. Semangat, kita mari semangat tu adalah hasil akidah. Akidah ni punca dia. Tumpang berhujung, mohong lah. Tu tenang. Saya tertarik dengan Syekh Alun sebut, dan kita nak refer balik. Pada awal tahun dulu, tahun 2013 tu, kita pernah sebut dalam sahabat, Profesor Syukri UUM, kita jawatankuasa kita, bahawa dalam kitab-kitab buku-buku sekolah menengah ada dimasukkan unsur-unsur Syiah, mempertikaikan Muawiyah, Amr bin As, seorang penipu, pengkhianat, menjulang Ali, kokoh, Aisyah jahat, perempuan sundal, dia nak bunuh Nabi dengan pak dia. Jadi Profesor Syukri mention dalam akhbar, dapat respon esok pagi itu daripada Bahagian Pendidikan Kementerian kita. Dengan satu janji kita nak, promis kita dia nak buat perjumpaan, kita bersiap nak pergi. Sekarang 2 minggu lebih, Kementerian jawab, sebenarnya apa yang disebut oleh Profesor Syukri itu sebenarnya
tak tepat. Dia tak tepat, jadi kita pun tak maulah nak bangkit jadi isu langsung abang pom. Saya rasa daripada Merdeka ada Aman saya alulukan bahawa benda ni serius. Sebab tu kita akan cadangkan mana-mana kuat agama mesti disertifai oleh Kementerian Dalam Negeri. Elok tu. Ini bukan orang bodoh-bodoh, orang kuat-kuat elok. Jadi kalau dia, aku KDN selesai. Tak aku ambil. Buku-buku yang cerita Muawiyah tak masuk. Dia jual pasaran. Tapi tak ada KDN. Yang tu budak baca. Jahat Muawiyah. Jahat lah. Habis. Pensyarah kita balik pun PhD dah. Jangan jadi Muawiyah nak. Astagfirullah. Hang PhD lagu tu cakap. Hang duduk kampung lebih teruk lah. Jadi sebab tu saya bukan base atau PhD pastor profesor. Banyak yang baru. Mak cakap. Hantar macam lebih kurang lah jadi maknanya. Senang je. Jadi yang kena tapih. Jadi saya minta daripada Kementerian Negeri cuba panjangkan bahawa kita bersedia untuk pergi ke sana Kementerian Pendidikan, bincang ada benda-benda yang negatif, yang sebutan beberapa sahabat Nabi, yang dia akan penipu, pembuat naya, pakatan untuk menjatuhkan Ali oleh Muawiyah dan Amr bin As. Demi Allah saya bersumpah 3 kali. Tuntutan Sayyidina Muawiyah dengan Amr bin As bukan untuk menjadi khalifah, hanya untuk Sayyidina Ali bertindak hukuman kisah bunuh balas ke atas pembunuh Osman, itu saja, tak lebih itu. Ini benar-benar yang dengan betulkan. Jadi kerana itu saya rasa kita masih terbuka untuk berbincang benar. Saya rasa kalau pendidikan dia kesan dia dalam. Anak-anak kita di taman kanak-kanak, keluar rendah sampai ke universiti, kalau kita betul-betul akidah sunnah yang tulen, kita tak ambil yang lain. Ini lapak. Tuhan Harun, duk tengok ini Tuhan Harun, heranlah jadi ada mengaku Tuhan Harun. Ayah Hapin kaki mengkaci kampung, ayah Hapin pun juga Allah. Sebab itu dalam beberapa tahun Datuk Amir Kamu kita semua tahu. Dia kata KL ni kalau saya mengaku saya Tuhan, ada orang beriman. Oh, betul, dia muka cantik tu. Lama lintas orang Tuhan Harun, Tuhan. Bini 3 orang ikut, la ilaha illallah. Kok mana ini? Jahil. Sebab tu kena matangkan anak kita ni. Kita banyak, sebab tu saya kata pendekatan kita sebenarnya sifat 20 dalam sangat. Jadi kita kena pemudahkan. Nama-nama Allah tak apa, yang mudah kita faham. Ya, mudah-mudahan kita rasa kalau duduk bersama Kementerian Pendidikan yang kita apa betul, insya-Allah kita susun betul tentang kita punya misi, visi, goal, objek, semua curriculum, syllabus selesai insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Abdul Aziz Hanafi atas penerangan tadi. Jelas kepada kita bahawa nak ambil pedoman, nak ambil semangat juga perlu sebuah yang betul. Sebenarnya kita dalam hadis Nabi riwayat Abdullah bin Mas'ud, baginda mengatakan khairul qurun qarni summa allazi yalunahum summa allazi yalunahum summa ya'ti min ba'dihim qaumun yashiduna wa la yastashidun. Nabi mengatakan bahawa sebaik-baik umat, sebaik qurun adalah qurun aku, kemudian qurun selepas mereka, kemudian qurun selepas mereka, dan kemudian akan datang pula satu golongan yang mana mereka telah mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului syahadah mereka. Jadi kita jelas kepada kita, ni Syiah di Iran ni sangat-sangat terkebelakang lah. Kita ambil lah asas yang telah ditinggal, dipesan oleh Rasulullah kepada kita. Dan kita tengok Syiah ni bukan melibatkan aspek furuk atau mazhab, tapi melibatkan aspek akidah. Perlulah kita bersama-sama menghadapinya dan memeranginya. Kan tuan-tuan dan perempuan telah mendengar pada hari ini. Jadi kita pakat samalah, kita ambil iktibar dan ambil peranan untuk menanganinya. Kita perkesian tengok dengan Dr. Aziz tiap minggu pada hari Rabu tiap petang, seorang dia yang duk berlawan dengan Syiah dalam radio Ustaz, kan. Jadi kita harap kita juga boleh ambil inisiatif sendiri. Sebab apa? Sebab kita juga nak menjaga bukan sekadar kita, malah anak cucu kita di kemudian hari. Okay. Saya rasa sampai setakat itu dulu kot untuk program pada hari ini. Dan
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kedah, kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, juga kepada ahli panel kita, Syekh Alauddin bin Datuk Abu Bakar, dan juga Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Hanafi, datuk-datuk, ustaz-ustaz, guru-guru, pengetua yang hadir pada hari ini. Semoga majlis kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih kepada Tuan Moderator, tuan-tuan ahli panel. Alhamdulillah sudah selesai forum kita pada tengah hari ini. Walaupun masa kita ambil banyak juga, masa tuan-tuan dan puan-puan untuk beristirahat. Tuan-tuan dan puan-puan, lagi sekali pihak majlis dengan ini menjemput Tuan Haji Asmi bin Haji Tajuddin, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, diiringi oleh Tuan Haji Muhammad Zahidi bin Arifin, Ketua Penolong Mengarah Sektor Pendidikan Islam, untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada moderator dan juga ahli panel. Silakan. Ada jemput Tuan Syekh Alauddin. Seterusnya ada jemput Dr. Abdul Aziz Hanafi. Ada jemput Dr. Moderator, Tuan Moderator. Terima kasih kepada Tuan Haji Asmi bin Haji Tajuddin, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, di atas penyampaian cenderahati tadi. Seterusnya dijemput ahli panel, moderator dan juga Tuan Ketua Sektor untuk ke majlis jamuan. La ilaha illallah.